اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wa yassir lana umurana. Permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min alsinatina. Bukakanlah ikatan, ya Allah, daripada lidah kami. Yafqahu aqwalana. Agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman dalam urusan agama. Wa'allimna ta'wil. Ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kepadamu, ya Allah, kami memohon ilmu yang boleh mendatangkan manfaat. Wa rizqan wasi'an tayyibah. Rezeki yang luas, melimpah ruah. Lagi halal, bersih, suci. Wa amalan mutaqabbala. Amalan yang diterima. Wa shifa'an min kulli da'. Dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada semua, selamat malam, salam pertemuan dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kini kita berada pada siri yang ke-115 menggunakan kitab sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan kepada semua Hariyati, terima kasih banyak-banyak untuk gift yang diberikan. Sakura, Mizan Mazlan, kemudian Halimah Khan 820, ahlan Riz 5833. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberi salam. Ahlan yang berada di FB, Siti Mariah, Zarina Ali, Mamaya Hashim, Azimah, kemudian Jamilah Zainal Abidin, Sambariyah Surim, ahlan Nur Asikin, dan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Jamilah Zainal Abidin Abu, serta semua sahabat-sahabat yang lain. Azliana Syahairi, Dipah Miko, Kak Langsu, dan juga Siti Maria. Ahlan Syarifah 61. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Minta maaf hari ini dua program saya tak buat. Tak larat nak buat. Jam 8.30 pagi kita tak sempat hayati Quran tadi, dan 6 petang kita tak sempat untuk penawar bagi hati. Namun pada malam ini kita kembali dalam perkongsian tentang sirah Nabi SAW menggunakan kitab yang terkenal, Sirah Nabawiyah. Dan pada siri 115 ini kita telah pun tiba pada muka surat 244. Semalam kita dah baca bagaimana Nabi telah menghantar seorang sahabat Mekah pada tahun yang ke-13 kenabian. Nabi SAW telah hantar pada tahun yang tahun yang ke-12 kenabian. Pada tahun yang ke-12 kenabian, Nabi hantar seorang sahabat Mekah untuk pergi ke Madinah bersama dengan 12 orang sahabat Madinah yang telah datang untuk menunaikan haji. Maka sahabat yang Nabi pilih adalah seorang sahabat muda yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Maka Nabi hantar dia ke Madinah dengan dua tujuan: mengajar Islam kepada orang yang dah masuk Islam, dan mengajak kepada Islam orang yang masih lagi dalam keadaan syirik. Maka Nabi SAW hantar Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dan Mus'ab bin Umair hanya tinggal di Madinah setahun. Dalam masa setahun itu,
beliau telah berjaya melakukan perubahan yang besar, mengislamkan ramai orang. Cuma semalam kita telah baca tentang kisah keislaman Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Bagaimana Usaid bin Hudair? Usaid bin Hudair ni sahabat yang terkenal di antara pemimpin Ansar. Maka sebelum dia masuk Islam, Usaid bin Hudair telah dihantar oleh bos dia, Sa'ad bin Mu'az. Ketika itu Mus'ab bin Umair, pendakwah Nabi ni, duta Nabi, wakil Nabi, dia sedang duduk di kebun, di kawasan telaga. Lalu bila ada orang datang ambil air, diajak mereka kepada Islam, didakwah mereka. Maka salah seorang daripada ketua kabilah Banu Abdul Ashhal, dia tak suka. Maka dia hantar orang kuat dia, Usaid bin Hudair, pergi halau pendakwah Mekah tu balik. Pergi halau Mus'ab bin Umair balik. Ni kisah ni kita dah baca semalam. Maka dia datang dengan tombak, dengan senjata, dengan bengis, dengan marah. Namun kita baca semalam bagaimana Mus'ab bin Umair dengan tenang menerangkan kepadanya, dengan hikmah menjelaskan kepada Usaid bin Hudair, dan akhirnya Usaid bin Hudair masuk Islam. Lepas Usaid bin Hudair masuk Islam, apa yang dicakap? Kalaulah korang boleh Islamkan bos aku, Sa'ad bin Mu'az, nescaya ramai orang Madinah akan masuk Islam. Dan ini adalah tajuk pada hari ini. Sebelum kita teruskan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, wa tadhakkura wa tadhkir, wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah, wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa du'ai ilal huda, wa dalalati ala al khair, ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon dia sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, tag rakan-rakan, sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang dapat mengenali sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis buku, lantas bila Usaid bin Hudair nak masuk Islam, lantas muka surat 244, perenggan yang pertama. Lantas Usaid bin Hudair pun mandi, bersihkan pakaian dia, kemudian mengucapkan syahadah dan solat 2 rakaat sebagai tanda kesyukuran dia masuk Islam. Setelah itu, Usaid bin Hudair berkata, di belakang aku ada seorang lelaki, iaitu Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku ada seorang ketua, ada seorang lelaki yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Jika dia sudi mengikuti kamu, maksudnya masuk Islam, nescaya tidak seorang pun daripada kaumnya yang akan meminggir diri. Maksudnya, Sa'ad bin Mu'az, mereka punya ketua kabilah, begitu besar pengaruh dia. Kalaulah Sa'ad bin Mu'az masuk Islam, kata Usaid bin Hudair, nescaya Banu Abdul Ashhal semuanya akan masuk Islam. Kalau berjaya Islam kan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sebab itu kata Usaid bin Hudair, jika dia, iaitu Sa'ad bin Mu'az, sudi mengikut kamu, nescaya tidak seorang pun daripada kaumnya yang akan meminggir diri. Aku akan usahakan supaya dia datang kepada kamu berdua sekarang. Maka Usaid bin Hudair ada plan. Dia nak dakwah, dia tak tahu. Dia pun baru masuk Islam. Dia nak dakwah bos dia pun tak tahu. Maka dia kata, apa kata, aku jadikan dia datang ke sini. Biar dia datang ke sini. Maka bila dia datang ke sini, korang pandai-pandailah ajak dia kepada Islam. Itu adalah perancangan Usaid bin Hudair. Daripada sini kita nampak kelebihan sahabat-sahabat Ansar, bahkan sahabat Nabi seluruhnya, bagaimana mereka inginkan kebaikan untuk saudara mereka daripada sudut agama, daripada sudut menerima ajaran Islam. Maka dia baru masuk Islam, tetapi dia dah sibuk fikirkan bagaimana Sa'ad bin Mu'az boleh masuk Islam. Walaupun dia baru masuk Islam, dia adalah mu'allaf, baru masuk Islam, tetapi dia dah fikir bagaimana kalaulah Sa'ad bin Mu'az masuk Islam, lagi besar
pengaruh dan kebaikan. Dan inilah sifat yang perlu kita ada. Bagaimana kita nak menjadi penyebar kebaikan. Penyebar kebaikan. Dalam hadis, Nabi SAW menggunakan perkataan miftah lil khair. Kunci kepada kebaikan. Suatu sabda Nabi, Tuba, khabar gembiralah kepada orang yang menjadi asbab kebaikan. Miftah lil khair. Menjadi asbab kepada kebaikan. Dia baru masuk Islam, Usaid bin Hudayr, dia dah sibuk fikir, aku kena Islamkan Sa'ad bin Mu'az. Tapi aku tak pandai. Aku akan jadikan dia datang kepada kamu dan hendaklah kamu dakwah dia, ajak dia kepada Islam. Allahumma salli ala Muhammad. Maka Usaid pun mengambil tombaknya. Sebab dia datang mula-mula nak halau. Maka dia datang bawa senjata, bawa tombak. Tapi inilah bagaimana dahsyatnya perancangan Allah. Usaid bin Usaid radhiyallahu anhu datang dengan membawa senjata tetapi pulang dengan membawa iman dan agama. Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu nama sahabat ini. Maka Usaid bin Hudayr pun mengambil tombak dia dan pergi bertemu dengan ketua kabilah dia yang bernama Sa'ad bin Mu'az yang berada dalam kalangan kaum dia. Ketika itu, mereka sedang duduk-duduk di tempat perhimpunan mereka. Lalu, Sa'ad bin Mu'az berkata, demi Allah, aku bersumpah, Usaid datang dalam raut muka yang tidak sama seperti semasa dia pergi tadi. Maka Sa'ad bin Mu'az cakap dengan teman-teman dia, lain macam Usaid ni. Tadi pergi wajah dia lain, balik wajah dia lain. Sebab dia dah masuk Islam, bercahaya wajah dia. Perenggan seterusnya, apabila Usaid bin Hudayr sudah tercegat di tempat berkumpulnya kaum mereka, maka Sa'ad bin Mu'az pun bertanya, apa yang kamu dah buat? Dah halau dah. Orang-orang Mekah terbalik. Dah halaulah mereka daripada tempat kaum kita. Jawab Usaid, aku telah bercakap dengan dua orang itu. Dua orang di situ maksudnya Mus'ab bin Umair yang kita dah baca sebelum ini, sahabat Mekah. Dan yang kedua adalah As'ad bin Zurarah yang merupakan orang tempatan yang membawa Mus'ab bin Umair. Sebab itu daripada cara dakwah Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah kita belajar bahawa kalaulah ada orang luar seperti Mus'ab bin Umair, perlu ada bantuan orang tempatan dalam nak menyebarkan dakwah. Orang tempatan perlu. Penduduk situ perlu. Macam Mus'ab bin Umair, dia sangat bergantung kepada bantuan As'ad bin Zurarah. Dan As'ad bin Zurarah lah yang bawa dia jumpa kumpulan-kumpulan, kabilah-kabilah, orang-orang yang tinggal di Madinah. Sebab itu, kalaulah seseorang tu dia datang daripada luar, perlu untuk dia mempunyai orang tempatan untuk membantu dia dalam menyebarkan agama, dalam menyampaikan dakwah dan juga mengajar dan sebagainya. Maka Sa'ad bin Mu'az tanya, apa kau dah buat? Dah halau tak? Dua orang yang aku suruh halau tu. Maka Usaid bin Hudayr menggunakan hilah. Dia nak Sa'ad bin Mu'az pergi jumpa dengan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Maka Usaid bin Hudayr berkata, aku telah bercakap dengan dua orang itu. Demi Allah, aku tidak melihat apa-apa yang tidak baik pada mereka berdua. Namun, aku telah melarang mereka berdua. Lalu mereka menjawab, kami akan tetap melakukan apa yang kami suka. Dia tak nak pergi. Pada waktu tu dia tak nak pergi. Lalu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku diberitahu bahawa Banu Harithah telah keluar untuk membunuh As'ad bin Zurarah kerana mereka tahu As'ad itu adalah sepupu sebelah ibu dengan tujuan untuk memalukan kamu. Maksudnya kata Usaid bin Hudayr, dia kata mereka tak nak pergi wahai bos. Sa'ad dia tak nak pergi. Dua orang tu tak nak pergi. Dia tetap nak dakwah situ. Tapi kan aku dengar musuh kita Banu Harithah nak pergi bunuh dua orang tu. Sebab mereka tahu dua orang itu salah seorangnya adalah sepupu daripada belah ibu kamu. Dan memang betul, As'ad bin Zurarah adalah daripada sepupu Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az pun marah.
Musuh dia nak mengapa-apakan sepupu dia. Walaupun dia tak bersetuju dengan sepupu dia membawa orang luar berdakwah di kampung dia, tetapi dia tetap mempertahankan sepupu dia. Maka Usaid bin Hudair menggunakan hilah, ada musuh mereka yang cuba untuk membunuh sepupu Sa'ad bin Mu'az, iaitu As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Mendengarkan itu, marah Sa'ad. Lalu dia bingkas bangun, mengambil tombaknya serta keluar untuk menyelamatkan sepupu dia. Sebab dia dengar ada musuh dia Banu Harithah nak pergi bunuh sepupu dia. Ini sebelum Nabi datang. Bila Nabi datang, maka seluruh Madinah adalah keluarga. Semua sahabat mereka ketepikan segala perbezaan pendapat mereka. Itulah indahnya Islam. Itulah indahnya ajaran baginda. Bagaimana daripada musuh, Nabi berjaya mentukarkan kepada ukhuwah, persahabatan yang sangat tinggi dan luar biasa nilai dia. Maka ketika itu Banu Harithah, mereka belum masuk Islam. Maka bila Sa'ad bin Mu'az dengar, padahal tak ada pun. Cuma Usaid bin Hudair nakkan Sa'ad bin Mu'az pergi jumpa dengan sepupu dia dan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Maka Sa'ad bin Mu'az bingkas bangun, ambil tombak dan keluar untuk bertemu dengan Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Tetapi apabila sampai didapatinya As'ad bin Zurarah dan Mus'ab dalam keadaan biasa je, tak ada orang nak bunuh dia, tak ada Banu Harithah musuh dia, tak ada sesiapa. Mereka duduk tak buat apa-apa. Maka tahulah Sa'ad bin Mu'az bahawa Usaid sengaja memerangkapnya supaya mendengar sesuatu daripada mereka berdua. Dan dia pun berdiri di situ. Dia dah datang. Dia pun dah datang. Tapi daripada sini kita nampak bersungguh-sungguhnya para sahabat nakkan kebaikan untuk saudara mereka. Walhal Usaid bin Hudair baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Tak ada belajar apa-apa lagi. Tetapi dia nakkan kebaikan untuk saudaranya Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Kita kadang-kala berbeza. Kita kadang-kala dah jaga solat. Kita tak pernah risau pun bagaimana sahabat kita, kawan kita, keluarga kita yang mungkin tak solat. Kita tak pernah risau. Walau kita dah solat. Kita bila dah ada agama, kita perlu untuk fikir bagaimana nak mengajak dengan lemah lembut, dengan hikmah, dengan baik keluarga kita, orang yang rapat dengan kita, untuk juga mengamalkan agama. Itulah sifat para sahabat radhiyallahu anhum. Dan itu juga sifat jin-jin yang kita dah baca sewaktu mereka mula-mula beriman kepada Nabi dalam surah Al-Ahqaf juz yang ke-26. Bagaimana bila baru masuk Islam, mereka terus buat keputusan nak balik ke kampung mereka, ajak jin-jin yang lain masuk Islam. Dan ini adalah sifat yang penting. Sentiasa berlumba-lumba untuk orang yang dekat dengan kita, untuk kita bawa dekat kepada perkara yang Allah suka, dekat kepada agama. Kita tak boleh fikir diri kita aja. Kita perlu untuk kongsikan kepada orang lain, ajak kepada orang lain, kemudian sebarkan kebaikan kepada orang lain. Walaupun semestinya orang tak terus terima, tetapi usaha dan kerisauan itu mestilah ada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka Sa'ad bin Mu'az dia tak boleh lari. Dia dah halang-halang datang. Dia datang nak selamatkan sepupu dia As'ad bin Zurarah yang konon-kononnya nak diserang oleh Banu Harithah musuhnya. Tapi tak ada pun. Itu adalah hilah daripada Usaid bin Hudair sahaja. Kemudian dia pun berkata kepada sepupunya As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu, demi Allah, wahai Abu Umamah, kalaulah tidak kerana kita ada hubungan keluarga, nescaya aku tak perlu menyuruh dia, iaitu Usaid bin Hudair, datang sebagai mewakiliku. Berani betul kamu masuk ke dalam kampung kami membawa ajaran yang kami benci. Maka dia tegur kepada sepupu dia As'ad bin Zurarah, As'ad, kenapa kau bawa orang luar datang kampung kita? Bawa sesuatu yang kami tak suka.
ajaran yang berbeza daripada ajaran nenek moyang kita. Kenapa engkau buat begitu? Sebelum itu, As'ad telah berkata kepada Mus'ab, maksudnya sebelum masa As'ad nampak Sa'ad bin Mu'az datang, dia dah pesan kepada sahabat Mekah, Mus'ab bin Umair. Apa dia pesan? Demi Allah, wahai Mus'ab, yang datang kepada kamu adalah seorang ketua. Sebab Sa'ad bin Mu'az adalah ketua. Dia disegani, dihormati, dimuliakan oleh orang-orang Aus, terutamanya Banu Abdul Ashhal. Kalaulah dia sudi mengikut kamu, nescaya tidak seorang pun kaum dia yang akan ketinggalan. Ini zaman dulu. Zaman dulu kalaulah ketua kabilah, ketua kampung, buat sesuatu, semua orang bawahan dia akan ikut. Ini zaman dulu. Zaman dulu. Zaman kita berbeza. Manusia dah ada pilihan masing-masing. Kadang-kala orang bawahan kerja dia adalah lebih suka menentang setiap keputusan ketua dia. Itu adalah biasa. Tapi zaman dulu, kalaulah ketua masuk Islam, semua orang bawahan akan masuk Islam. Kalaulah ketua buat benda baik ataupun tak baik, itulah yang akan dipilih oleh rakyat dia. Maka kata As'ad bin Zurarah, kalaulah Sa'ad bin Mu'az masuk Islam, seluruh kaum dia akan masuk Islam. Maka bila Sa'ad bin Mu'az datang, dan dia tegur, kenapa datang? Kenapa dakwah di sini? Kenapa buat begini? Muka surat 245. Maka Mus'ab pun berkata kepada Sa'ad bin Mu'az, sudikah tuan duduk sebentar untuk mendengar apa yang kami nak sampaikan? Kalaulah tuan suka, tuan boleh menerimanya. Dan kalaulah tuan tak suka, maka kami sanggup tinggalkan daripada tuan apa yang tuan benci. Maka Sa'ad bin Mu'az kata, ini cadangan yang bagus, cadangan yang adil. Walhal dia tak tahu, setiap orang yang dengar Al-Quran dengan hati yang bersih, pasti akan beriman. Maka dia minta untuk duduk. Dengar dulu. Jangan marah-marah, dengar dulu. Dan ini adalah cara dakwah Mus'ab bin Umair. Dia minta untuk dengar dulu. Kalau tak suka, baik, kami pergi. Kami tinggalkan kebun ni. Kami akan tinggalkan tempat ni. Mereka berdakwah di mana? Di kebun Bani Zafar. Di kebun Bani Zafar. Kalaulah tuan tak suka, kami pergi. Tapi dengar dulu. Dan ini adalah yang kadang-kala cara untuk menyampaikan dakwah. Minta dia dengar dulu. Kalau dia tak suka, tak apa. Kami pergi. Tapi kalaulah suka, maka insya-Allah kita boleh bantu untuk dia datang kepada kebaikan. Maka kata Sa'ad bin Mu'az, baik, ini cadangan yang adil, aku setuju. Maka Sa'ad bin Mu'az meletakkan tombak dia, padahal dia datang dengan senjata, dan dia duduk. Mus'ab pun menawarkan Islam kepadanya, membacakan kepada Sa'ad bin Mu'az Al-Quran. Dan mereka ni orang yang faham bahasa Arab. Dan bila mendengar Al-Quran, maka pada waktu itu kata perawi, demi Allah kami melihat Islam pada raut muka Sa'ad bin Mu'az bersinar, berseri-seri. Dan tak lama, maka Sa'ad bin Mu'az pun berkata, bagaimana yang patut untuk aku lakukan bila nak masuk dalam agama ni? Allahu Akbar. Terus masuk Islam. Bagaimana, apa yang nak buat kalaulah nak masuk dalam agama ini? Maka mereka kata benda yang sama sebagaimana kepada Usaid bin Hudair. Mandilah dulu, bersihkan pakaian, ucaplah 2 kalimah syahadah, dan setelah itu solatlah 2 rakaat. Islam 2 orang pemimpin kuat, Usaid bin Hudair dan ketuanya Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Tapi sebenarnya kan, kalaulah seseorang itu ikhlas dalam mengajak kepada kebaikan, sebenarnya perkataan-perkataan dia boleh meninggalkan kesan. Kan kadang-kadang kita tengok ada orang yang ikhlas dalam berdakwah, Masya Allah, dia buat semata-mata kerana Allah. Orang yang ikhlas dalam berdakwah ni, maka kata-kata dia meninggalkan kesan. Walaupun kadang-kadang dia cakap tak banyak pun. Ini yang kita nampak pada para sahabat, pada Nabi SAW. Dakwah mereka begitu ikhlas. Sebab itu dalam surah Asy-Syu'ara, sampai Nabi SAW
dan semua rasul-rasul yang terdahulu, mereka ada satu slogan. Apakah slogan mereka? Wa ma as'alukum alaihi min ajar. Aku tak nak apa-apa balasan daripada mengajak orang kepada kebaikan. In ajriya illa ala rabbil alamin. Balasan kami ada pada Allah, Tuhan semesta alam. Maka kadangkala ikhlas dalam mengajak kepada kebaikan boleh meninggalkan kesan kepada orang yang benar-benar sedang mencari jalan kebenaran. Maka Mus'ab bin Umair tak dakwah lama pun, tak ambil masa yang lama. Terus Usaid bin Hudair masuk Islam dan sekarang ini Sa'ad bin Mu'az pun masuk Islam. Maka dia pun buat, dia mandi dulu, tukar pakaian, ucap 2 kalimah syahadah dan solat 2 rakaat. Maka Sa'ad bin Mu'az ambil tombak dia. Dia pergi ke tempat perhimpunan kaum dia. Maka kaum dia pun tengok Sa'ad bin Mu'az. Maka mereka berkata, demi Allah, kami bersumpah dia datang dengan raut muka yang tidak sama seperti semasa dia pergi. Setelah itu dia sampai kepada kaum dia. Maka dia pun berkata, wahai Bani Abdul Ashhal. Nama kabilah dia Aus. Nama suku dia, kan kabilah tu keluarga besar. Dalam kabilah ada banyak banu. Maka Aus adalah kabilah besar mereka. Tapi suku dia adalah Banu Abdul Ashhal. Suku Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Maka dia berkata, wahai keluarga aku, Banu Abdul Ashhal, apa yang kamu tahu mengenai urusanku dalam kalangan kamu? Maksudnya, apa pandangan korang tentang aku? Sa'ad bin Mu'az bertanya kepada orang-orang dia. Maka mereka pun menjawab, kamu adalah ketua kami, bahkan orang yang paling baik pandangan serta paling tajam fikiran. Maka Sa'ad bin Mu'az pun berkata, sesungguhnya haram bagi kamu semua, sama ada lelaki dan perempuan, bercakap denganku, melainkan dia kena beriman kepada Allah dan Muhammad sebagai Rasul. Straight. Dia kata, aku mulai hari ni, kalaulah ada yang tak nak beriman, jangan cakap dah dengan aku. Aku tak anggap sebagai keluarga. Aku tak anggap sebagai suku daripada Banu Abdul Ashhal. Jangan ada yang bercakap denganku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata penulis buku, waktu tu juga tidak tinggal seorang pun lelaki dan wanita dalam kalangan Banu Abdul Ashhal, melainkan semuanya memeluk Islam. Masya Allah. Bagaimana berjayanya dakwah Mus'ab bin Umair. Dalam satu hari, dia berjaya Islamkan seluruh Banu Abdul Ashhal. Kecuali kata ulama sirah, ada seorang lelaki je yang belum bersedia masuk Islam. Nama dia adalah Al-Usairim. Al-Usairim. Seorang. Lain semua masuk Islam. Seluruh kampung masuk Islam. Masya Allah. Inilah kejayaan dakwah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Siapakah lelaki yang tak masuk Islam tu? Adakah dia akan masuk Islam kemudian ataupun dia mati dalam keadaan tak masuk Islam? Yang itu kita akan sambung esok insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Terima kasih banyak-banyak salawat, kemudian sahabat-sahabat yang lain, Hariyati, Dapur Safi, Aini Mastura dan juga sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang beri salam. Terima kasih yang bantu share, yang komen, yang tag rakan-rakan, Asia Hussein, Jamilah Zainal Abidin, Riz Azimah, Nur Asikin, kemudian Faridah Abu Bakar, Muhammad Syarizan dan juga sahabat-sahabat yang lain, Nurzila Ghazali, Fatimah S, Ruby, Madara Obito dan juga Asia Hussein serta Allahumma salli ala sayyidina Jamilah Zainal Abidin Sabaria Surin. Terima kasih semua. Hariyati, terima kasih banyak-banyak. Sehari kita ada 3 program. Doakan saya dapat istiqamah. Saya masih lagi badan saya on off. Larat tak larat dan sebagainya. Doakan sihat selalu. Sehari kita ada 3 program. 8.30 pagi tadabbur Al-Quran. Pagi tadi saya tak dapat nak buat. 6 petang penawar hati. Dan 11 malam sirah Nabi. Setiap program maksimum hanya 30 minit
maka bantu war-warkan, jemput join jika berkelapangan. Mudah-mudahan adanya amal jariah untuk saya yang berterusan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.